tu di dalam Jcom tu sendiri, sampaikan dia sebenarnya tak nampak perangkap yang nak dikenakan. Dia ingat dia set trap. Rupanya dia trap untuk kena diri dia sendiri. Bangang, bodoh, tak ada otak punya manusia. Cerita terkini tuan-tuan. Semalam saya buat video live berkenaan dengan Prof. Agus. Dan kesimpulan yang kita boleh kata bahawa sekarang ini kesimpulan, sebab saya punya video ni tiba-tiba dia lag. Okay. Kesimpulan yang boleh saya kata adalah dia macam ni. Orang mengeluarkan video. Saya ada yang tak faham cerita ni. Orang mengeluarkan satu video, kononnya perbualan lucah di antara Prof. Agus dengan seseorang bernama Wahab. Rupanya bila saya jumpa Wahab, saya kata macam kenal Wahab. Lah abang saya yang WhatsApp abang dulu berkenaan ini berkenaan. Dan kita pernah jumpa masa banjir, kita bagi bantuan banjir dekat Hulu Langat. Oh yes. How can I forget? Kata, kita bincang-bincang. Kemudian dia kata, so isu dia macam ni. Ada satu perbualan lucah dikatakan berlaku di antara Prof. Agus dengan Wahab. Dan dikatakan video tersebut dirakam oleh Wahab. Wahab memberikan, kesimpulan cerita, Wahab menceritakan di dalam live tersebut, setelah dia merakam, dia memberikan video tersebut kepada Mr. H daripada dalam Jcom. Setelah dia memberi kepada Mr. H daripada dalam Jcom, Mr. H itu telah memanipulasikan video tersebut, dan akhirnya video tersebut jatuh ke tangan pembangkang dan telah dikeluarkan oleh Cikgu Bat. Baik, saya cerita macam ni. Ada beberapa detail yang tak diceritakan malam tadi, saya cerita. Dia macam ni, setelah Wahab tu merakam video tersebut tanpa audio, menurut beliau tanpa audio, dia telah diminta oleh Mr. H pergi berjumpa dengan satu kumpulan, beberapa orang termasuk Mr. H ni. Mr. H dan juga beberapa orang dia jumpa dengan beberapa orang ni. Kemudian Mr. H tu cakap pada dia, serahkan video tersebut, maksudnya phone dia, kepada orang tersebut. Orang tu ambil, orang tu download, kemudian orang tu delete video tersebut daripada phone dia. Bermakna dia tak boleh nak confirm no deny. Kalau orang kata boleh tunjukkan video tersebut tak? Dia tak boleh confirm no deny. So setelah dia ambil video tersebut, diserahkan balik phone tersebut. Yang ni tak disebut dalam sidang media, ni saya dapat kemudian. Kemudian video tersebut dimanipulasi lah dan keluar. Nah, ada yang kata Wahab nampak sangat gugup, Wahab nampak sangat takut. Tuan-tuan, saya nak cerita. Orang seperti Wahab ni, dia tak biasa, walaupun dia orang parti PKR, nama dia dah dikeluar, dikatakan, dia tak biasa berhadapan dengan skandal macam ni. Saya dah fikir malam tadi dia punya cerita, kalau ikut saya nak tumbuk je muka dia. Tapi mengenangkan, saya kenal rupanya budak ni kan. Tak, tuan-tuan, sanggup kau nak buat macam tu di atas kawan sendiri. Saya mengenali Prof. Agus ni. Saya cerita reputasi dia tu cerita lain. Tapi dia kawan saya. Dan dia dengan saya pun, dia seorang yang baik, tuan-tuan. Dia dengan saya pun, dia kata saya, nanti orang salah faham lah. Saya, kawan-kawan dia, tak payah tanya budak-budak yang sekerja dengan dia. Dia akan panggil sayang. Orang kita je tak biasa. Tapi saya dah biasa, sebab saya dah kenal dia. Alah sayang, tak apalah sayang, dia kata macam tu. Dia orang yang lembut. Tak percaya, semalam saya jumpa Ustaz Ali Muda. Ustaz Ali Muda pun cakap macam tu. Kan? Dan dia, ada wartawan tanya, adakah dengan Wahab jadi video call? Jangan kata Wahab, saya pun dia video call. Ni nak cerita ni tuan-tuan. Ni betul. Sebab baiknya dia ni, kita video call macam biasa. Tak ada apa, tak adalah cerita muka-muka. Kita cuma video call. Bukan saya ramai, dia memang orang yang baik. Alright. Now, balik kepada cerita tadi. So akhirnya sampai kepada Mr. H. Siapakah Mr. H? Adakah Iswardi mengenal Mr. H? Ya, saya kenal. Saya tahu. Saya tahu siapa Mr. H. Cuma saya tak nak dedah lah. Tahu, sangat tahu. Siapa tahu, tahulah. Siapa tak tahu, tak tahulah. Kan? So, tahukah Mr. H? Tahu, saya tahu. So, soalan saya adalah, apa kaitan Mr. H dengan Cikgu Bat? Dia macam ni, saya dah kata bahawa sebenarnya Prof memang nak letak jawatan. 3 minggu sebelum surat itu keluar, memang dia nak letak jawatan. Dia dah ada intention jawatan.
Kenapa letak jawatan tu saya tak tahulah kenapa nak letak jawatan. Tapi kemudian bila surat itu keluar, kebetulan terus video itu dikeluarkan. Nampak convenient tak? Orang tak nampak plot ni tuan-tuan. Saya nampak. Nampak macam convenient. Convenient ni apa? Convenient, Prof meletak jawatan kerana video ini. Padahal Prof letak jawatan bukan sebab video itu. Bukan sebab video itu. Memang dia nak letak jawatan. Sebab itu Prof kata semalam. Lebih audio aku ni. Audio Agus kata video diolah Wahab Tunding Dalang Mr. H dari Jecom. Bekas Ketua Pengarah Jecom, Muhammad Agus dan pegawai agensi itu tampil bersama sidang media bagi menjelaskan video itulah yang didakwa rakaman mereka. Agus menafikan terlibat dalam perbuatan lucah bersama pegawai tersebut dikenali sebagai Wahab. Peristiwa tersebut berlaku. Now, saya sebut deep state. Saya kata di dalam Jecom itu ramai lagi orang-orang PN, Perikatan Nasional. Saya tak menuduh Mr. H tu sendiri memberi video tersebut kepada Cik Gubat ataupun sekutu Cik Gubat. Tetapi siapa yang boleh menafikan di kalangan orang yang dibawa oleh Mr. H itu sendiri adalah daripada konco-konco BN yang sebenarnya Mr. H mungkin nak gunakan untuk kenakan Cik Gubat. Kenakan Prof Agus. Sebab dia nak jatuhkan Prof Agus, wallahualam. Tetapi sebenarnya dia tak nampak. Dalam dia nak jatuhkan Prof Agus, kesempatan itu diambil oleh mereka di dalam deep state Jecom ni, diberikan kepada pembangkang untuk kenakan Anwar Ibrahim. So lepas ni apa orang kata pasal Anwar Ibrahim, tuan-tuan? Inilah geng pondan, inilah geng gay, inilah geng liwat. Dah keluar dah pun. Yang kena Mr. H ni, dia nak kenakan Agus. Tapi dia ni akai pendek, tuan-tuan. Akai dia pendek. Rupanya dia bukan kenakan Agus, dia kenakan Anwar Ibrahim. Dia kenakan Anwar Ibrahim. Dia tak nampak benda tu. Dia ingat dia kenakan Agus. Tetapi sebenarnya dia kenakan Anwar Ibrahim. Jadi, apa kaitan dia, tuan-tuan? Dia kaitan dia macam ni. Kita tak nampak direct Mr. H ni kepada Cik Gubat. Tetapi apa yang saya nampak, orang yang Mr. H percaya kepada video tersebut untuk dimanipulasikan, sebenarnya adalah mereka yang sebenarnya masih lagi di bawah PN. Malah, saya kata sebahagian besar lagi di dalam Jecom itu masih lagi daripada lantikan PN. Kita kena ingat mereka ada kontrak. Mereka dilantik zaman PN memerintah. Kontrak mereka habis bila? Next year. Jun. Saya rasa lebih kurang Jun next year. Orang nak marah saya, marahlah. Jun next year kontrak mereka akan habis. Tapi mereka tak ceritalah saya ni orang PN. Taklah. Bodoh lah mereka nak cerita dia orang PN. Yang bodohnya bukan orang PN yang nak let saya bahas. Yang bodohnya Mr. H ni. Percaya kepada perangkap tersebut. Saya tak marah. Saya gelak je. Saya tak terlibat, tuan-tuan. So, adalah keluar berita hari ini dalam Malaysia Today semalam. Oleh Raja Petra. Ni Raja Petra keluarkan. Inikah dia Mr. H? Alamak, Ustaz Hakim Ramli dilantik pengarah Jabatan Jecom. Ini Malaysia Today. Tahniah Mr. H. Penerbit movie Jecom Sex in the Scandal, Best Movie Town in Twin Towers Award. Raja Petra kata. Adakah dia Mr. H? Hakim juga nama dia, Ustaz Hakim. Tuan-tuan, I neither confirm nor deny. I neither confirm nor deny. Tetapi, Ustaz Hakim dah jawab. Ustaz Hakim dah jawab. Ustaz Hakim kata, apalah laptop saya malam ni, macam apa? Slow lah pula. Berita harian. Server. Saya bukan Mr. H. Okay, Ustaz Hakim kata, saya bukan Mr. H. Demikian ditegaskan. Berita harian. Kau punya server ni teruk lah. Saya bukan Mr. H. Ditegaskan oleh pengarah bahagian latihan dan pendidikan Jabatan Komunikasi Muhammad Hakim Ramli yang turut dikenali sebagai Ustaz Hakim. Bercakap kepada BH hari ini, Muhammad Hakim menafikan dakwaan penulis blog kontroversi Raja Petra Kamarudin yang mendakwa beliau adalah Mr. H. Selain menyifatkan tuduhan itu sangat berniat jahat. Beliau juga mengakui masih menggantui PKR namun enggan mendedahkan perincian lanjut berhubung perkara itu. Saya tak boleh beri kenyataan lanjut kerana dituduh oleh Raja Petra. Saya pun tak tahu. Saya rasa Mr. H bukan saya kot. Salah orang ni.
Saya tak boleh beri pandangan lanjut mengenai perkara ini dan sudah nasihatkan tidak berbuat demikian. Namun saya nafikan apa kena mengena dengan saya pula. Tuduhan itu sangat random. Saya pun tak tahu. Tiba-tiba dikaitkan dengan Mr. H. Macam mana nama saya boleh naik sebagai Mr. H katanya. Beliau mengulas siapan Raja Petra mendakwa ahli PKR itu dalang yang menerbitkan rakaman video berunsur lucah membabitkan bekas Ketua Pengarah JKOM, Dr. Muhammad Agus dan juga Abdul Wahab yang tular di media sosial kemarin. So, Ustaz Hakim dah deny. Okay. Jadi bila dia dah deny, saya tak boleh kata apalah. Itu adalah pendapat Raja Petra. Raja Petra nak selongkar siapa itu ini. Sebab kenapa kau tak boleh cakap Is? Saya kata saya tak boleh cakap sebab ini kes mahkamah. Ini sudah melibatkan mahkamah, sudah melibatkan peguam dan Prof. Agus sendiri dalam sidang media semalam dan juga Wahab kata kami tak boleh sebut sebab benda ni dah dibawa ke pihak berkuasa, pihak authority, the relevant authority. Jadi kalau dia tak boleh sebut, apa tak lagi saya? Saya lagilah tak boleh sebut. Kang saya salah sebut, saya pula kena saman. Tak sudah, saya pula kena kan, betul tak? Jadi sebab itu dalam keadaan tersebut kita kena faham itu yang berlaku. So Cikgu Bat mempersoalkan lagi hari ini. Cikgu Bat mempersoalkan lagi hari ini. Dia kata, penjelasan Agus Wahab sangat mengelirukan Cikgu Bat. Selepas video tersebut dikaitkan dalam sidang media, berhubung rakaman video lucah malam tadi, Badul Hashim atau Cikgu Bat menyifatkan penjelasan daripada JKOM, bekas Ketua Pengarah JKOM sangat mengelirukan. Badul Hisham juga ahli jawatan Kuasa Penerangan Bersatu menyifatkan isu berkenaan semakin rumit. Selain mempersoalkan sama ada rakaman video tersebut itu mengesahkan wujud masalah di antara Agus dan beberapa individu di dalam PMO. Menerusi kenyataan Facebook, beliau menasihatkan Muhammad Agus supaya berhenti melondehkan lebih banyak maklumat berhubung rakaman berdurasi lebih 3 minit yang dibuat naik di laman media sosialnya kemarin. Menerusi, beliau menasihatkan supaya berhenti melondehkan lebih banyak maklumat. Beliau menggesa Abdul Wahab yang turut serta bersama Muhammad Agus mendedahkan identiti Mr. H selain menegaskan akan mengemukakan samad jika mendakwa beliau adalah individu bertanggungjawab menyebarkan rakaman video tersebut. Okey. Pertama sekali Cikgu Bat, saya nak cerita. Surat saman akan sampai pada anda dan anda tak boleh saman Wahab. Sebab kalau anda saman anda akan kalah. Kamu deny kamu yang menyebarkan video itu sedangkan video itu dalam kamu punya social media. Jadi the moment kamu nak saman memang kalah lah. Tapi persoalan yang lebih utama berkenaan dengan video tersebut yang kamu sebarkan, adakah dia autentik? Adakah dia video yang betul, tidak didoktrinkan, tidak di-tempered, tidak diubah? Itu persoalan dia dan kamu kena jawab soalan tersebut. Sebab kamu yang mendedahkan. Termasuk juga Papa Gomo. Papa Gomo sekali Papa Gomo sekali. Dan saya nak bagi tahu Cikgu Bat bahawa saman anda daripada Agus, Prof. Agus sedang berjalan ni. Berkenaan dengan kes yang sebelum ini. Tetapi saya nak cerita perkataan tadi, dia takut tuan-tuan. Berhentilah melondehkan. Berhentilah melondehkan. Siapa kata memang orang Mr. H tu ada di dalam JKOM. Tetapi siapa kata Mr. H itu adalah orang PKR? Sebab itu dia takut. Kenapa dia kata berhenti melondehkan? Saya tanya pada Wahab, mula-mula kenapa kamu setuju untuk merekod? Sebab saya dijanjikan oleh Mr. H. Semalam dalam interview tu saya yang bertanya soalan tu. Kalau tuan-tuan tengok siapa-siapa punya live, saya punya live ke, berita-berita lain punya live ke, saya banyak tanya soalan. Antara yang banyak lah. Saya tanya, kenapa kamu bersetuju? Adakah kamu dijanjikan wang ringgit, pangkat, darjat? Dia kata saya dijanjikan jawatan. Okey? Kenapa kamu bersetuju untuk U-turn balik? Sebab dia kata saya menyesal. Saya tak sangka video tersebut disebarkan. Dia cerita ni macam ni. Video tersebut sepatutnya menurut janji Mr. H tidak disebarkan. Dia digunakan untuk mengugut Prof. Agus sahaja. Prof. Agus sebut malam tadi. Tengok live saya dalam interview full. Dia ditunjukkan video tersebut beberapa hari, 13 hari bulan dia cerita. Ni 18. Setelah 13 hari bulan dia kata ditunjukkan video tersebut. Dia kata saya tak nak tengok. Kemudian masa dia seletak surat itu, video itu tersebar. Dia ditunjukkan video itu, minta dia letak jawatan. Sepatutnya video tersebut hanya untuk ugut dia. Faham tak maksud saya? Okey, ni video Prof. Prof tengok video ni, letak jawatan sebelum kami sebarkan. That was the purpose, that was the plan. Yang dia orang tak sangka
video tersebut sampai ke tangan pembangkang. Okey? Nampak tak? Itu yang dia orang tak sangka. Yang tak sangka kali kedua, Wahab U-turn. Wahab U-turn sebab asal cerita dia sepatutnya video itu untuk ugut Prof. Agus. Bukan untuk disebarkan kepada pembangkang. Bukan setakat Prof. Agus kena, dengan dia kali sendiri kena. Faham dah cerita sekarang? Jadi Mr. H ni, tahu tak tahu itu cerita dia lah. Bersekongkol dengan kumpulan yang diserahkan oleh Wahab. Dokumen tersebut, file tersebut, bila dia dah dapat, dia delete video tersebut, dia orang ambil, dia orang edit, dia orang ingatkan untuk ugut saja. Rupanya dia serahkan kepada pembangkang. Otherwise, macam mana boleh sampai kepada pembangkang? The whole plan was actually never to kenakan Agus. The whole plan was to kenakan Anwar Ibrahim. Tuan-tuan ingat tak kisah Kesuma zaman liwat pertama dahulu. Kesuma, kemudian apa lagi ya, yang 2-3 orang yang dikatakan minta suruh liwat tu, mengaku diliwat oleh Anwar Ibrahim, tapi kemudian dia orang tak nak mengaku. It's the same story. It's never been about Agus. The target was never Agus. Korang semua dah miss the story. The target was Anwar Ibrahim. You all miss the story, termasuk orang Pakatan Harapan dan BN sendiri yang memainkan isu ni. It was never been about Agus. Agus is just small fry. Kecil je tuan-tuan. The real target is actually Anwar Ibrahim. That's why dia orang dah start main sekarang ini. Kerajaan gay, kerajaan homo, kerajaan itu dan sebagainya. Faham So, Mr. H ni tahu ke plan tu is tak? Dia tak tahu. He did not know. Macam mana dia dapat plan tu is? Dia dengan bodohnya otak dia tu, disogokkan, diceritakan oleh geng-geng ni, kita nak kena jatuhkan Agus. Jcom perlu diselamatkan. Macam mana nak jatuhkan Agus? Kita kena ugut dia lah. Buat video, Neman, we can do it. AI sekarang boleh buat tuan-tuan, senang je. Kita boleh buat ni Neman. Kita akan minta budak ni buat video call dengan dia, kita ambil video, kita manipulate. Lepas tu kita gunalah video tu untuk ugut dia. But then, tak apa, lepas tu dia letak jawatan lah. Dia letak jawatan bukan sebab video tu, dia letak jawatan sebab lain. Dan kebetulan memang dia nak letak jawatan. The moment surat peletakan jawatan itu dia letakkan, tiba-tiba video ada pada tangan pembangkang, tuan-tuan. You see, korang ni, termasuk Mr. H ni, orang yang bodoh dalam nak bermain benda yang jahat. Aku ni dah biasa main benda jahat, tuan-tuan. Dah biasa bergelumang dengan orang jahat. Dah biasa bercerita dan mengetahui mentaliti orang jahat. Salah satu topik yang saya minat dulu belajar adalah kriminologi. Kriminologi adalah memahami mentaliti orang jahat. You see, the target has never always... the target is not Agus. It's not Wahab. They were just bidak-bidak di papan catur. Buku Raja Petra. Saya quote buku Raja Petra. Bidak-bidak di papan catur. Tuan-tuan, give me 5 minutes. Allah. Agus, Wahab are just pawn on the chessboard. Who's the real player, tuan-tuan? Bidak di papan catur. Siapa penulis? Raja Petra. Mereka dah lama rancang. Kita je lalai. Bidak di papan catur. Mereka dah lama rancang. Kita je lalai. Ni saya nak cerita pada Cikgu Bat lah. Ada satu surat saman telah sampai kepada kamu.
daripada Prof. Agus. Prof. Agus nak saman beliau berkenaan dengan isu apa tuan-tuan? Isu dia adalah plate number. Okay. I don't know why my laptop is so slow. I think panas. Too hot. Dr. Muhammad Agus Badrul Hisham. Pelanti merupakan seorang individu warga tinggal di alamat sekian dengan ijazah sekian. Kena tulis ijazah ni sebab nanti berapa nak jumlah tu. Banyak nak jumlah tu. Terima kasih yang bagi super thanks di dalam YouTube. Penyataan fitnah sekitar 2023-21 bulan Mac, defendant telah menyerbitkan dan menyiarkan, mendedah atau mengedarkan penyataan fitnah secara bertulis di Facebook beliau. Dia tulis, hebat ketua pengarah Jecom, baru dilantik, kereta pun cantik, nombor plate pun cantik, dengan nombor plate saja boleh beli cash kereta orang susah yang nak keluar WSP bayar kereta yang tertunggak. Mungkin dengan kemewahan ini Agus bukan setakat susah hendak faham kesusahan hidup rakyat yang merayu hendak keluar duit sendiri ke WSP, bukan saja tidak faham, malah fitnah pula rakyat susah dan mencakap itu sebagai pembangkang. Tak selesa jadi ketua pencacar rejim campur hanat. Untuk pengetahuan Jecom dapat bajet 20 juta dari wang rakyat. Nampaknya digunakan bayar gaji Saitro pencacar rejim. Hashtag. Kemudian dia letakkan gambar sebuah kereta Mercedes Agus 55, AGU 55, keratan tangkapan layar yang diterbitkan oleh plaintiff. Keratan tangkapan layar komen seorang pemuda serta jawapan komen oleh plaintiff melalui laman Facebook tersebut. Ini laman Facebooknya. Cerita menariknya tuan-tuan. LOD dihantar kepada Cikgu Bat. Di alamat, ada 2 alamat. Okay, bila di email Cikgu Bat, dia kata hantar ke alamat ni. Bila pegawai budak Faizal tu lah nak pergi hantar LOD tu, sampai dekat rumah tu, Cikgu Bat tak ada. Satu dekat Kedah kalau tak salah saya, satu dekat ada 2 alamat. Satu dekat Kedah, satu dekat Seremban. Sampai dekat Seremban tu, rupanya rumah family dia. Yang menariknya, family dia pun kata apa? Kami tak nak terima surat itu, kami tak nak kena mengena dengan Cikgu Bat. Kami tak nak terima surat LOD tu dan kami tak nak ada kena mengena dengan Cikgu Bat. Ni keluarga kamu, kau yang cakap, bukan aku cakap. Buktinya, saksinya ada. Keluarga dekat mana? Dekat Seremban. Aku ada alamat dia Cikgu Bat. Tapi aku blankkan tadi alamat dia. Sebab aku pun menjaga, apa orang kata, kau punya privacy. Keluarga tu punya privacy lah. Kau aku tak kisah. Sebab keluarga kau tak ada kena mengena dengan kau punya cerita. Tak tuan-tuan, kalau tak nak terbakar, jangan main api. Kalau tak nak terbakar, jangan main api. Isu ini, sekarang ini saman itu dah pergi. Saman kedua is coming. Saman ketiga is also coming. Kamu nak saman Wahab sebab dia kata, kamu nak kata kamu orang yang menyebarkan. Memang kamu orang yang menyebarkan. Jangan kata Wahab, saya pun menuduh kamu orang menyebarkan. Kenapa tak nak bertanggungjawab dan tak berani bertanggungjawab atas perkara tersebut? Okay? Jadi cerita ni saya dah reveal, saya dah dedahkan. Siapa Mr. H, biarlah. Kesimpulan yang kita boleh kata, Mr. H bodoh. Ada di kalangan yang nak jatuhkan Agus ni bodoh. Saya bukan nak membela Agus tuan-tuan. Dia pun dah letak jawatan dah. Tetapi saya nampak bahawa bodohnya orang di dalam, bukan semua orang Jecom tu lah, di dalam kumpulan tu, di dalam Jecom tu sendiri, sampaikan dia sebenarnya tak nampak perangkap yang nak dikenakan. Dia ingat dia set trap. Rupanya dia trap untuk kena diri dia sendiri. Bangang, bodoh, tak ada otak punya manusia.